Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sambung kajian daripada kitab Adabul Mufrad karangan Amirul Mukminin fil Hadis Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari Al-Ju'fi, lebih dikenali dengan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat beliau dalam syurga Firdausil A'la bersama para Nabi, Siddiqin, Asyhada dan As-Salihin. Kita mengharap dengan syafaatnya para ulama, para awliya, khususnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk dalam tajuk muka surat 130 kan. Bab Ar-Rifq. Ar-Rifqi iaitu bersikap lunak, lemah lembut, sopan santun dan seumpamanya. Hadis marfu', maksudnya hadis yang berlaku ataupun kata-kata baginda Rasulullah SAW. Riwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا السلام عليكم. قالت يا عائشة ففهمتها فقلت عليك السام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم. Hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Dia cerita satu ketika ada rombongan Yahudi. Berapa orang Yahudi nak datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dah Nabi keluar nak jumpa dia orang, masih dalam pintu rumah, dia orang tu bagi salam kepada Nabi dengan ucapan Assalamualaikum. Lamnya hilang. Lam, salah, la tu tak ada. Jadi sam je. Tapi dengan laju lah. Kalau orang tak perhati sangat, tak perasan. Bunyi macam salam betul je, tapi lain bunyinya. Asam tu makna mampus mati. Mampus mati, bahasa yang kasar lah. Boleh makna juga racun, sam. Jadi hati-hati, kadang-kadang Melayu kita pun macam tu juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sam tu, bunyi sam kan, punya nak lemah lembut sangat, tak tahu jadi makna lain. Kalau orang bagi kat kita macam tu, macam mana ni hadis ni Nabi bagi tahu. Jadi makna, kalau terjemah maknanya, matilah kamu, mampuslah kamu. Kan? Qalat Aisyah, Sayyidina Aisyah dengar tu. Fa fahimtuha.
Aku faham dia cakap apa tu. Dia cakap asam tu aku faham. Aku dengar. Faqultu, aku pun jawab belakang Nabi, maksud Aisyah duduk belakang Nabi dalam rumah. Dia jawab, alaikumussalam wal la'nah. Kamu juga mampus dan juga laknat kat kamu. Jawab balas balik. Sayyidina Aisyah jawab kuat tak? Qalat Aisyah, maka Aisyah kata, Rasulullah jawab aku, marah kat aku, mahlan, macam mahlan, pelan-pelan, itulah menghalang dengan cara lemah lembut. Pelan sikit, jangan cakap macam tu. Berlemah lembutlah kamu, Aisyah. Berlemah lembutlah kamu, pelan-pelanlah kamu. Innallaha yuhibbur rifqa. Sungguhnya Allah maha cinta, maha sayang kepada orang yang lemah lembut. Allah menyukai kelembutan dalam semua urusan. Faqultu ya Rasulullah, maka aku cakap, ya Rasulullah, kau tak dengar ke dia cakap apa tadi? Aisyah kata. Rasul kata, aku dah kata waalaikum, cukup. Itu jawapan dia kalau orang cakap macam tu kita. Mai dia bagi salam macam tadi, lanjut melemah lembut, lembek sangat ni, assalamualaikum, kan? Bunyi assalamualaikum je bunyi. Tu kita pun waalaikum, cukup. Kalau itu perkataan yang maknanya mampus tadi, balik ke dia. Kita selamat. Kita jangan jawab waalaikumsalam. Mampus kamu juga tadi. Jadi Rasulullah SAW kata, bukankah aku dah jawab tadi, waalaikum, cukup. Itu jawapan satu kataan tu je. Jadi orang bukan Islam, kalau bagi salam kat kita, kalau tepat pun kita jawab waalaikum. Satu kataan tu je. Tak ada waalaikumsalam, tak ada salam. Perkataan salam tu tak payah. Walaupun dia sebut betul assalamualaikum, betul, kita punya waalaikum sahaja. Itu ada hadis yang lain yang Nabi sebut. Lebih-lebih lagi kalau dia bagi salam yang perkataan tadi ni makna jahat tadi, kita pun waalaikum je. Jangan tambah-tambah lagi yang tak baik tu, kan? Kerana menampakkan kita ni tidak mengamalkan akhlak lemah lembut, ar-rifqu. Allahu akbar, sampai macam tu orang buat kat kita macam tu pun nak lemah lembut lagi. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni ni yang payah nak buat ni, kan? Orang buat baik dengan kita boleh lemah lembutkan dia pasal dia buat baik. Orang mai kasak dengan kita, payah kita nak lemah lembut. Untunglah kalau kita duduk diam je, kan? Jadi itulah akhlak yang tertinggi, layaklah Allah kata, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ni berada di atas akhlak yang sangat agung, bukan akhlak mulia lagi dah, akhlak yang sangat agung, yang terhebat. Yang terhebat. Itulah bila orang bertemu dengan Nabi dengan kasar, Nabi tetap balas dengan baik. Kita sekurang-kurangnya tak boleh balas dengan baik pun, sekurang-kurangnya jangan balas kejahatan. Kita nak buat baik balik tak boleh. Geram ni, hati duk geram ni, dia kata macam-macam kita. Takkan nak buat baik kat dia, nak jamu makan dia, nak manis muka senyum dengan dia, rasa macam geram, tak boleh. Sekurang-kurangnya jangan buat apa. Jangan respon yang tak baik. Kalau tak mampu respon yang baik pun, jangan respon yang tak baik. Ini bahaya. Walaupun ada juga ketika kita tak mampu nak tahan, terkeluar juga perkataan geram maki tadi ni. Itu dikira, kalaulah perkataan marah kita, maki kita sama taraf dengan dia. Dia kutuk kita 5 perkataan, kita hantam balik ke dia 5 perkataan juga. Ya. Salam. Kita balas balik dengan 5. Maka dosa tu sama. Kata banyak hadis lain sebut dosa tu longgok pada dia tu yang mula buat, sehingga kita terjawab, kita pun dapat dosa, tapi taklah berat sangat macam dia. Dia tu dua kali ganda. Kalau kita balas. Kalau kita tak balas, Allah ganti pahala tu pada kita, ampun dosa kita. Dia menanggung 2 kali ganda dosa. Kan?
Kerana dia menyebabkan kita sakit, kita marah, kita geram, dosa ke dia. Jadi orang punca ni. Kalau kita tak jawab, selamat. Kalau kita tak jawab apa, diam. Kalau kita jawab yang baik, tu akhlak Nabi tu. Kalau kita jawab yang baik, lagi besar gandaan pahala kita. Kita dikira orang yang kuat, sabar, sehingga berpeluang dapat syurga tanpa hisab. Dan segala dosanya diampun. Malah Nabi kata, Allah akan bina satu istana yang besar dalam syurga untuk orang yang mampu balas kejahatan orang, tapi dia tak mau balas, dia simpan. Dia boleh je baling gelas ke, kedebang ke, kan? Dia boleh hantam mengamuk ke, boleh buat, tapi dia tahan. Allah bina kat dia ni istana dalam syurga. Maksudnya dah macam yakin, confirm dia tu dah boleh masuk syurga. Kita geram, kita balas dengan doa, bagi doa apa? Bagi kau kena kemalangan. Takut doa kita dia kena tu lebih besar daripada apa yang dia buat kat kita. Dia maki kita, pam dia. Tapi kita doa bagi kena balak, pum, dia kena aksiden sungguh. Kena aksiden, isteri dia susah, anak dia susah, kehidupan dia susah. Punca, dia dua perkataan je kat kita. Tapi kita punya balas tu dia sampai susah satu family. Elak kita pula dosa lagi besar. Zalim kita lagi dahsyat pada dia. Kan? Bahaya tu. Kan? Mana tahu time tu mulut kita masin, jadi sungguh kan. Jadi cakap jadi sungguh. Lagi balak tu dia, isteri dia susah, anak susah, family, jiran semua. Elak dia kena buang kerja, potong jadi miskin, payah, susah. Berganda susah dia buat bagi kita susah hanya 2 perkataannya. 3-4 perkataannya. Jadi zalim kita pada dia lagi besar daripada dia pada kita. Kan? Takut macam tu. Jadi kita jangan jatuh hukum. Fair lah kita kata. Sama lah dia hantam, kita hantam balik. Kita takut kita lagi besar. Biar Allah yang hukum. Kita doa bagi dia, aku jadi sabar, kuat, hebat. Dan kesabaran dapat pahala. Tentang dia buat jahat, Allah pasti akan kena azab kat dia. Dalam bentuk macam mana kita tak tahu, tu serah ke Allah. Dan dalam riwayat lain cerita yang tu juga, tapi ada detail sikit dalam riwayat Muslim. Nabi macam bantah Aisyah. Aisyah kata, ya Rasulullah, kau tak dengar ke dia cakap? Cakap kata mati tadi kan? Mampu tadi. Rasulullah kata, awalam tasma' ma qalu. Aisyah kata, awalam tasma'i ma qultu. Engkau tak dengar ke aku cakap? Itu cara Nabi nak halang daripada perbuatan maksiat, sikap yang tak betul, dan dengan cara yang betul. Nabi kata, kau tak dengar ke aku cakap? Jangan dengar dia, aku dengar aku cukup. Aku suruh cakap baik-baik. Alaihim, aku dah jawab, alaikum dah cukup. Sebenarnya, Nabi kata, sebenarnya Allah pasti makbul doa aku, tapi Allah tak makbul doa dia. Dia yang cakap mampu hari ni. Jadi memadai kita, kalau kita tak tahu, kita dengar pelik sangat, jawab wa'alaikum. Cukup. Dia cakap yang baik pun dia dapat yang baik, kalau dapat yang buruk pun dapat yang buruk. Orang kafir bagi salam walaupun tak betul, walaupun betul. Dia betul bagi salam betul ni, assalamualaikum. Kita jawab wa'alaikum, cukup. Mungkin tak, jangan sebut. Salam tu jangan. Sebab tu kita kembali pada dulu hadis yang Nabi tak bagi kita doa kepada orang kafir, keampunan, barakat, rahmat Allah Ta'ala. Tak boleh. Jadi dalam kataan assalamualaikum tu ada rahmat dan berkat. Tak layak. Tapi cakap dengan Melayu tak apa. Jangan guna yang Arab Waalaikumsalam tu. Cakap mudahan kau berjaya, mudahan kau selamat perjalanan, operation berjaya contohnya. Boleh. Selamat dan selamat sihat, kan? Itu boleh. Tapi jangan assalamualaikum, kita pun doa dengan perkataan assalamualaikum. Jadi hebatnya perkataan ni. Tak layak pada orang yang tak layak. Kecuali benda tu dah jadi macam satu word yang tak ada word lain kalau kita nak ucap takziah untuk orang mati ni. Kita boleh ucap takziah pada tak Islam pun. Semoga kau sabar menghadapi.
Jangan doa semoga dia rahmat Allah. Tu tak boleh. Itu khusus. Rahmat Allah lah tu. Oh, kalau gitu tak boleh lah. Kalau ada perkataan lain yang boleh kita guna yang lain. Yalah, hidayah tu doa yang lain, tak ada kaitan dengan Assalamualaikum tu. Jadi Assalamualaikum tu, itulah perkataan tu yang kita tak boleh. Macam pemberita katalah salam sejahtera kan. Salam dulu satu Malaysia, sekarang salam apa pula? Tak tahu kan. Madani. Mana ada, tapi tak apalah ucapan tu kira untuk Melayu kita. Dalam bahasa Melayu tak ada masalah. Cuma kita Assalamualaikum tu. Jadi kalau berdepan, kalau dua macam mana? Maksud ada orang Islam, ada orang tak Islam. Kita kena bagi dua tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Macam pemberita tu buat betul lah. Jadi salam sejahtera tu kita niat kita Assalamualaikum tuju pada orang Islam. Yang tu bukan Islam. Hadis seterusnya daripada Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang terhalang daripada sifat kelembutan, dia terhalang daripada kebaikan yang banyak, iaitu syurganya di akhirat nanti. Maksud tak ada langsung lemah lembut. Semua nak bengis kan? Semua semua nak mengamuk je. Sikit mengamuk semua. Yang ni tak ada langsung kelembutan, berarti tanda akhirat nanti tak ada kebaikan untuk dia. Tak dapat kebaikan. Kebaikan apa? Pahala lah. Semua mengundang dosa-dosa yang dengan atas tindakan dia yang jahat tadi ni. Sebagian ulama mengatakan kebaikan ini bukan hanya akhirat, juga kebaikan dunia. Ialah bila duk asyik memaki orang, mengamuk orang, orang pun cari pasal dengan dia lah. Cari jalan akan jatuhkan dia juga dan sebagainya. Seperti dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut pada Nabi, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau bersikap keras, kasar, faddan, kasar dengan umat, ghalidhal qalbi, keras hati, asyik semua orang tak betul semua, dia seorang je betul, tak mau dengar pandangan orang langsung kan. Dia salah pun dia anggap dia betul, orang lain yang betul pun dia anggap salah. Lam faddu min haulik, sudah pasti semua orang lari pada engkau. Orang tak nak duduk dengan engkau. Jadi dengan Nabi pun Allah bagi teguran siap dah. Walaupun Nabi tak pernah pun ada sikap kasar dengan umat dan sebagainya. Sebenarnya ayat Quran uslub cara Al-Quran tegur kita tu macam tu. Kadang-kadang Allah tuju, engkau jangan buat macam ni, kau jangan buat macam tu. Sebenarnya Nabi tak pernah buat benda tu, tapi nak tegur kita. Hadis ini juga diceritakan dalam tajuk tentang lemah lembut dan galakkan untuk kita berakhlak mulia dan mencela sifat kasar, keras. Wa anna rifqa sababu kulli khair, dan sifat lemah lembut ni mengundang semua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Masya Allah. Kalau kita tengok orang yang tak Islam, dia lemah lembut pun, dia dapat kebaikan dunia. Walaupun akhirat tak ada lah sebab dia tak Islam. Dia tolong orang, orang sayang dengan dia, orang hormat dia. Itu untungnya mereka yang mengutamakan sifat lemah lembut. Allah menja'alna minhum, dan Allah bagi kat kita sifat mulia tersebut. Hadis seterusnya daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang diberi bahagiannya daripada sifat kelembutan, sungguhnya dia telah diberi bahagiannya daripada kebaikan yang banyak. Siapa man hurima hadzahu minar rifqi, sebaliknya pula, siapa yang diharamkan sifat lemah lembut pada diri dia, faqad hurima hadzahu minal khair, sebenarnya dia telah diharamkan, dihalang daripada segala macam kebaikan. Athqalu syai'in fi mizanil mu'min, benda yang paling memberatkan timbangan pahala orang mukmin pada hari kiamat nanti adalah husnul khuluq, akhlak baik dengan orang. Yang ni pemberat timbangan pahala kita. Akhlak. Kita ingat semayang kita ke? Kita ingat sedekah kita ke? Yang tu memanglah memberatkan juga, tapi yang paling mudah menjadi kedebum, kita kata, letak tu jadi berat terus. Akhlak yang baik. Kan?
Kerana kalau sembahyang kita pribadi, kita punya. Tapi bila akhlak kita dengan orang, kita tak ada pun orang nak sebut lagi. Oh dia ni baiklah sekiannya, dia tolong kita dulu, dia cukup baiklah, cukup mudah urusan dengan dia, senang dia bantu, tolong. Orang nak sebut tu menambah pahala kita. Orang sebut yang baik tu. Kita dalam kubur dah, orang nak cerita hal yang baik lah. Mengundang pahala, masuk kita, akaun tu masuk. Sebaliknya na'udzubillah, kalau orang cakap benda, aman dunia dia mampus dah. Kan? Dia dah mati, aman dunia. Kalau ada, menyusah betul lah dia ni. Susah kan, macam-macam. Na'udzubillah, dosa pun mengalir kat dia. Sebab itu kesan perbuatan dia. Kesan perbuatan dia, sebab tu orang cakap macam tu. Lainlah orang tu memang dah benci dengan dia, dia baik. Dia buat baik dengan orang, tapi memang akan ada orang benci. Orang yang kutuk tu orang benci, Allah tak ambil kira sebab dia hati dia kotor. Kan? Ni orang biasa, orang baik ni pun cakap tak baik tentang dia, memang itu petanda dia ni bukan orang baik. Kalau orang biasa-biasa ni cakap dia orang baik, memang baiklah dia. Itu Nabi sebut. Satu ketika Sayyidina Umar jalan dengan Nabi SAW. Lalu dengar ada berita kampung ni ada orang mati. Maka Nabi pergi ziarah dan orang cerita tentang baik dia. Oh dia baik, dia sekian baik. Maka Nabi kata wajabat. Satu kata Nabi jawab wajabat. Tak apa. Besok hari lain pula Nabi jalan, ada satu tempat lagi kematian. Orang duduk bisik belakang. Aman dunia dia ni, mati dah. Kalau ada dia menyusah betul lah. Orang duduk kutuk dia. Kan? Nabi pun kata wajabat. Makna apa wajabat tu? Wajiblah dia dapat. Wajiblah. Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, kenapa yang baik pun wajabat, yang tak baik pun wajabat? Maka Nabi kata, apa yang orang cakap itu akan jadi pada dia. Kalau cakap yang baik jadi pahala ke dia, cakap yang jahat jadi dosa ke dia. Jadi dosa ke dia. Jadi sebab apa? Sebab itu kesan perbuatan dia. Dia punca daripada dia lah. Punca daripada dia. Dia yang buat kasar, orang benci dengan dia. Dia yang buat baik, orang sayang dengan dia. Semua tu kesan perbuatan dia. Sebab tu benda tu jadi kesan dia besar, pahala dia, kalau pahala ni dia akan jadi berpanjangan, jadi bertimbun-timbun pahala. Kalau kita punya semayang, kita mati habislah. Kan? Takat tu lah kita dapat, tak berkembang dah. Bukan nak hina dah semayang memang wajib benda sunat, benda penting. Tapi nak sebut akhlak ni dia berkembang, kita tak ada dah di situ. Contoh kita pindah rumah pergi tempat lain, orang situ mungkin baik tu, dia sebut. Jadi berkembang pahala dia. Kan? So sebab kata Nabi SAW, benda yang paling memberatkan timbangan hasanat pahala orang mukmin adalah kiamat nanti akhlak yang baik. Kesan itu dalam pada jiran, kepada anak, kepada kawan anak, pada kawan, macam-macam. Husnul khuluq. Wa inna Allah la yubghid, Allah benci. Allah sangat benci kepada orang yang al-fahishu al-badhi, orang yang suka buat benda kotor dan bercakap kotor. Kan, bercakap mulut dia ya Allah, kan? Mulut longkang, mulut ayat acak orang Kedah kata. Kan? Bercakap kotor, perbuatan dia pun sikit-sikit nak tunjuk penumbuk ke orang, sikit-sikit nak buat isyarat gitu gini. Na'udzubillah, ini perangai pun dah kotor, cakap pun kotor. Yang ni orang yang Allah benci. La yubghid. Jadi ada dua perkataan kalau Allah sebut dia benci. Satu, la yuhib. Yuhib mana apa? Sayang kan? Kalau yuhib, sayang. Kalau la yuhib, tak sayang. Beza dengan yubghid. Yubghid ni murka sungguh, benci, marah sungguh. La yuhib tu tak suka, lembut sikit lah. Tapi kalau sebut marah, lagi dahsyat ni. Kita punya tu kadang-kadang kita nak, tapi saya tak suka lah tu. Tapi so, aku marah ni, lain. Kita timing tu kita tahu dah. Hai dia ni dah panas ni kan. Jadi begitu bila Allah Ta'ala sebut la yubghid, Allah sangat benci, murka sungguh pada orang yang al-fahish, buat benda kotor, benda keji, benda yang menyalahi akhlak yang baik, dan juga al-badhi,
iaitu perkataan yang kotor. Na'udzubillah min dzalik. Nabi tak pernah keluar perkataan maki, perkataan kotor, perbuatan lagilah jauh daripada akhlak Nabi SAW. Hadis tentunya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin menceritakan baginda Nabi SAW bersabda, maafkanlah dan bertimbang rasalah kepada orang yang memiliki kemuliaan dan kehormatan akan kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan. Apa bawah ni, tengok nota 42, Sunan Abi Daud 4375, namun terdapat tambahan illal hudud, kecuali dalam hukum hudud. Okey. Jadi kalaulah maksud hadis ni utamakan kemaafan. Kalau orang tu dia buat memang orang baik, tapi ada satu silap dia buat kat kita. Adalah benda satu silap, tapi kita disuruh untuk utamakan kemaafan. Maaf je lah. Mungkin dia tersilap, terkeluar cakap. Kan? Utamakan. Jangan kita satu bab tu je dia buat silap, kita terus potong, putus hubungan, benci, segalanya kita tarik. Kan? Utamakan kemaafan. Kalau ada berkali-kali bolehlah kita bertindak. Oh, kita maaf, dia buat lagi. Maaf, buat lagi. Oh, pegang macam semua benda dia buat kacau kita ni. Yang tu boleh kita putus hubungan, kita renggang daripada dia, jangan dekat dengan dia untuk selamatkan iman kita. Kan? Tapi kalau dia nampak baru sekali, tak pernah dia cakap macam tu, tiba-tiba terkeluar, mungkin adalah kemungkinan-kemungkinan yang kita letak husnuzan tu lebih. Maka Nabi kata bertimbang rasalah kepada orang yang memiliki kemuliaan. Dia memang baik, tak pernah lah cakap macam ni. Kalau dah biasa, lain. Dia tu kalau dia mula cakap, memang keluar semua, kotok-kotok. Kan? Yang tu lain. Tapi kalau orang tu tak pernah je ni, tiba-tiba tadi terkeluar, cakap dia yang tak baik, perbuatan dia yang ni, kita maafkan dulu. Utamakan kemaafan. Penilaian utama kemuliaan ni adalah orang yang baik, orang yang berakhlak baik. Orang yang bukan orang jawatan tinggi tak. Tapi kita tetap kena hormat jugalah orang yang siapa pun. Bukan kerana dia jawatan, memang lagi dia ada jawatan, lagilah kita hormat. Tapi orang lain yang tak ada jawatan pun kita kena hormat juga. Kan? Bukan hanya maksud kemuliaan di sini orang yang ada jawatan. Ya? Tapi juga orang biasa-biasa tapi dia akhlak baik, jiran kita, kawan kita, kenalan kita dan sebagainya. Kecuali dalam bab hudud, dalam hukum Allah. Ini Nabi tak akan maafkan. Kawan pun, kalau berlaku kesalahan agama syariat Islam, Nabi tetap utamakan hukum Allah. Sampai Nabi naik member ke apa? Kalau Fatimah binti Muhammad curi, aku yang potong tangan. Maksud anak kesayangan Nabi sendiri. Kalau terlibat dengan benda dosa, Nabi takkan maaf. Tapi kalau melibatkan peribadi, melibatkan benda akhlak, dia tersilap, cakap dan sebagainya, itu Nabi dahulukan kemaafan. Seperti mana sikap, saya ingat cerita yang pernah saya cerita sini kot, saya nak Suhail bin Amru, dia ni asyik duk bantah Nabi ketika nak tulis perjanjian Hudaibiyah. Nabi suruh tulis Ali, tukang tulis perjanjian tu saya nak Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun dah tulis Bismillahirrahmanirrahim. Terus dia bantah, aku tak setuju kau tulis Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak kenal siapa Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini Suhail bantah kan. Jadi nampak macam biadab pada Nabi SAW, nak lawan Nabi kan. Tapi Nabi kata, okeylah tak apa, wahai Ali, padam, tulislah. Kau nak suruh tulis apa? Tulis Bismikallahumma. Macam mana amalan orang kafir Quraisy, kalau mula nak tulis macam bismillah kita tu, dia punya ayat Bismikallahumma. Nak makan Bismikallahumma. Dia tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu Islam punya. Jadi Sayyidina Ali pun geram lah, tapi padam juga, tulis Bismikallahumma. Maka ketika itu Sayyidina Umar belakang ni dah geram lah, dia keluar pedang, kan, nak pergi terkam, nak hantam Rasulullah pusing, Umar tenang. Ali dengan Sayyidina Abu Bakar, dua orang ni. Abu Bakar pun dah marah-marah, merah padam muka lah kan. Tenang, hari ni kau benci kat dia,
tahun depan kau sayang dengan dia. Boleh jadi kata Nabi, tahun depan kau sayang dengan cinta dengan dia. Betul-betul tahun depan Nabi datang buat umrah qadha. Tahun tu 6 Hijrah, yang tak boleh masuk tu buat perjanjian Hudaybiyah 6. Tahun 7 umrah qadha. Umrah pasal dulu tak boleh buat, masuk sekali lagi. Niat umrahnya biasalah. Jadi masuk, betul bila Nabi cukur rambut, Nabi genggam rambut dia, bagi pada Abu Talha, suruh Abu Talha ni edar kepada orang. Ramai nak ambil rambut Nabi. Dia berkat. Jadi Abu Talha pun bagi campak macam tu. Sahabat rebut-rebut ambil, dapat 3, dapat 2, dapat 5 helai. Salah seorang yang berebut rambut Nabi tu Suhail yang nak bantah tadi. Kan? Sayyidina Abu Bakar tengok menangis. Betul lah apa yang Nabi cakap, tahun ni benci, tahun depan sayang. Tu. Maksudnya dia dah silap dah. Dia jadi berebut rambut Nabi, sayang cinta Nabi SAW. Itu perkataan Nabi SAW. Dia punca daripada akhlak Nabi. Walaupun dia bantah-bantah keras depan Nabi waktu tu, tapi Nabi balas dengan kebaikan, maka selamatlah dia. Tapi dalam bab hudud, bab kesalahan-kesalahan agama, Nabi tak maaf. Kita ni terbalik. Dalam bab agama tak apalah maafkan dia. Dia kutuk Islam, dia hantam Nabi Muhammad. Tak apa kita maafkan dia. Ini rahmat. Bukan. Dalam bab agama kau nak maafkan. Dalam bab peribadi, tuntut sampai mahkamah tu sampai kan. Mana mahkamah semua nak fikir nak bagi menang dia juga. Nauzubillah. Ya, tu memang Nabi ajar bismillahumma ahya wa amut. Tapi ada tambah wa ahya wa amut tu, dia bismillahumma sahaja. Tak salah pun, ayat tu taklah menyalahi, tak ada syirik pun dalam tu. Dengan maksud dia apa dia? Bismillahumma tu, dengan nama engkau wahai Tuhanku. Orang kufar Quraisy pun jawab macam tu. Dia pun cakap macam tu juga. Cuma dia sembah berhala, jadi syirik lah, tu yang kita sebut musyrik. Dia mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi dia pergi sembah berhala pula. Jadi syirik. Aqilu zawil hayati atharatihim. Kata Nabi SAW, mana tadi? Maafkanlah dan bertimbang rasalah kepada orang yang memiliki kemuliaan dan kehormatan akan kesilapan yang mereka lakukan. Bukan ini dikecualikan illal hudud, kata nota kaki kita tengok bawah tu dalam riwayat Abu Daud disebut illal hudud, maksudnya boleh maaf kecuali dalam bab sentuh hal agama. Dia hina Allah, dia hina agama, dia hina Nabi Muhammad, yang tu tak boleh nak dahulukan maaf, kena tindakan dulu. Hadis seterusnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terdapat kejahilan, la yakunul khurqu fi syai'in illa syanah, tidaklah terdapat kejahilan, kebodohan pada sesuatu melainkan ia akan memburukkannya. Kalau kita bertindak kejahilan, cara orang bodoh, mengamuk tak tentu arah. Kalau kita dahulukan tu, dia silap sikit kita terus, kau ni biadab padahal dia sebelum ni baik, silap satu je. Kau biadab, kau nak mampu nak mengamuk dia. Kita dahulukan kebodohan kita. Pasti belakangnya nak baik balik payahlah. Kan? Mungkin jadi masam lagi keras, jadi kuat, jadi retaknya, lagi putusnya sampai ke anak cucu mungkin. Kesan tu besar. Kesannya dahsyat. Kan? Itu dia kata, kalau kau utamakan kejahilan, kebodohan pada satu benda, melainkan dia akan memburukkan lagi, bukan lagi mencantikkan hubungan. Tak, semakin dia pindah dah pun, di mana pun orang cakap, dia tu dulu demikian mengamuk kat aku sekali. Kan? Dia akan cakap benda yang tak baik. Mungkin generasi ke bawah juga sampai ke anak dia, hatuk dia dulu macam tu, macam tu. Orang dia cakap lagi. Itu kesan buruknya sangat besar. Maka lebih baik kita telannya dulu. Diam. Orang kata telan dulu. Apa? Telan mati mak, luah mati pak. Kan? Gitu lah. Telan je lah. Mati mak tak apa lah. Yang penting tak membahayakan. Dan sungguhnya Allah itu maha lembut, lagi sukakan sifat kelembutan. Innallaha rifqun yuhibbur rifqa.
Allah maha lemah lembut dan Allah sangat suka kepada orang yang berakhlak lemah lembut. Kita tengok lemah lembut Allah pada kita. Kalau nak ikut kita ni punya silap, dosa, patut dah tak hidup dah Mila ni. Mati lama dah kena azab. Tapi Allah kesian bagi kita makan, bagi kita sihat, bagi kita walaupun cakap kita lebih kurang, perbuatan kita pun lebih kurang, tak jaga apa pun, Allah bagi makan, bagi nikmat, bagi yang tu, bagi yang ni. Kita doa angkat tangan, terima dia bagi, dia makbulkan. Lemah lembut Allah. Jadi kalau nak ikut kita ni dah silap masa zaman kita jahiliah dulu lah. Kan? Entah kena balak mati dah tentu. Tak hidup sampai lah ni. Kan? Itu lemah lembut Allah. Maka kenapa kita ni nak silap satu benda, nak mengamuk terus putih hubungan. Kan? Buruknya lagi dahsyat. Keburukannya, bahayanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita nampak orang tak cerdik ya, kan. Mengamuk itu benda sikitnya hal, pijak kasut dia pun mentang-mentang kasut dia mahal baru kena kiwi tadi kilat kan. Kita terpijak, dia mengamuk. Nak tumbuk angkat pisau apa tunjuk penumbuk kan. Macam mana buat? Jadi itu nampak dia bodohnya dia. Benda kecil punya hal settle. Itu jahil, kejahilan. Siapa yang mengutamakan la yakunul kharqu, takkan berlakunya benda yang berpunca daripada kebodohan tadi, punca kejahilan tak akan berlaku apa kecuali natijah hujungnya lebih dahsyat keburukannya, lebih dahsyat bencana dia. Berapa ramai orang yang cakap dia silap sikit tapi akibat mungkin pergi mahkamah kena saman juta-juta, akibat dia bahaya banyak. Mungkin dia geram kat orang buli jalan raya kan. Pada bang tumbuk kereta, dah jadi kes mahkamah, dah kena saman berpuluh-puluh ribu. Jadi bencana lagi berat. Kerana kau punya tindakan jahil, tindakan bodoh. Kalau alah, pejam gitu je lah, mengalah je lah. Kan kita, okey lah, boleh lah reda sekarang. Panas ni boleh reda, dah jalan, senang. Kan? Tu orang cerdik. Yang fikir natijah ke depan. Tak nak bagi dah bahaya lagi. Payah menyusahkan kita. Nak kena naik turun mahkamah, nak kena soal dengan polis. Jumpa pula, payah. Cerita tak sudah. Bukan tengok panjang, tak penamat. Mungkin dah saman kalah dah. Anak cucu pula jadi kan. Jadi tak, kalau mak bapak kawan tapi dah bergaduh, mai ke anak nak baik pun tak boleh dah. Generasi. Payah. Sebenarnya daripada Sayyidatina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW lebih pemalu daripada gadis di dalam kamarnya. Gadis ni anak dara kan. Dan jika baginda membenci sesuatu, kami akan mengetahui pada riak muka. Body language Nabi itu. Wajah muka Nabi kami kenal. Dia sedang marah. Nabi sedang sedih. Nabi sedang gembira. Kami boleh baca. Pada riak muka Nabi SAW. Jadi para sahabat kalau nampak Nabi marah, mereka tak berani nak nak tegur ke ataupun bukan tegur macam mana. Tetap mereka akan datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kisah Abdullah bin Mas'ud tu kan. Dia komplain kat Nabi sampai Nabi merah padam muka. Dia kata wallahi lepas ni aku tak nak komplain apa dah kat Nabi. Tak nak sampai dah. Kesian tengok Nabi tu menahan marah tu. Kesian. Begitulah sikap lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang ni kadang-kadang dia boleh maafkan tapi Allah tetap azab orang tu. Seperti wali Allah. Nabi samalah. Wali Allah, Allah dah isytiharkan siapa bermusuh dengan waliku, aku perang dengan dia. Walaupun wali itu tak bertindak, tak doa bagi kena bencana pun. Katalah orang soleh, dia ni hantam kutuk. Allah tetap perang dengan dia. Walaupun wali ni tak doa bagi Allah bagi bencana, tak sebut. Dia diam, tapi menahan perasaan, mungkin marah dia, mungkin malu dia kerana dimalukan, dia diam. Pasti dia orang yang buat tadi akan kena. Allah tetap, sebab Allah jaga ni kekasih dia. Masya Allah. Daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan hidup yang baik
Bersabda, jalan hidup yang baik, penampilan diri yang baik dan bersederhana merupakan satu bahagian daripada 70 bahagian daripada kenabian. Oh, ni ciri-ciri kenabian, kita tiru Nabi lah. Memang dituntut. Yang pertama apa dia? Dia sebut tadi, jalan hidup yang baik. Jangan cari pasal dengan orang. Jangan cari gaduh. Kalau boleh, selamatkan diri daripada permusuhan, pergaduhan, benda-benda yang tak elok ni. Kan? Yang kedua, penampilan diri yang elok. Kan? Pakai orang, sampai orang boleh pandang, yalah, orang tak pandang hina dengan pakaian kita. Contoh kita ni macam ni, tapi pakai seluar pendek. Kan? Jadi penampilannya buruk. Di sisi Allah, penampilan kira di sisi Allah. Bukan daripada mata manusia semata-mata. Di mata manusia mungkin kena jaga juga. Kena jaga juga. Supaya kita pakai elok ni, sekurangnya orang yang baik akan doakan. Saya ingat, yalah kadang-kadang kita ni pakai macam ni kan, pakai serban, bukan alim mana pun. Tapi kita nak tiru orang yang baik. Kita nak buat orang baik, mudah nampak orang mudah diberkati Allah. Itu. Bukanlah kita baik mana pun, tapi nak dapatkan doa, pandangan orang yang baik. Pandangan orang yang baik ni satu doa, walaupun dia tak mulut cakap. Contoh tengok, baiknya dia ni, cakap dalamnya, baiknya. Kan? Itu dah satu doa. Kena pula dia wali ke apa? Dia orang soleh, doa hati dia pun makbul. Tambah kebaikan untuk kita. Tu penampilan diri yang elok. Dan bersederhana merupakan satu bahagian daripada sikap sederhana dalam kehidupan dunia. Sederhana, iqtisad dalam kehidupan dunia. Dia tak lalu mewah sangat, menonjolkan kemewahan dia. Dia hidup biasa macam orang lain je. Kan? Walaupun dia kaya, kaya tak terhalang, tak dihalang dalam Islam. Boleh cari kaya. Tapi jangan menonjolkan kemewahan yang jadi sombong. Tak boleh macam ni lah. Makan macam ni mana boleh duduk atas lantai. Tak boleh lah. Ini sombong. Menunjukkan kemewahan yang melampau. Jahat sangat. Tapi dia memang kaya. Dia duduk dulang kita hidang pun dia makan. Maksudnya dia boleh je. Kan? Mudah-mudahan hilang kemewahan, kesombongan yang timbul tu. Sebab tu kata Nabi SAW, carilah aku di celah-celah orang miskin. Carilah aku di celah-celah orang miskin. Maksud cari Nabi macam mana? Cari redha Nabi. Cari pahala Allah, kasih sayang Nabi. Melalui dengan kita berbanyak hubungan kita dengan orang miskin. Kan? Kadang-kadang kita bagi derma makanan. Ya, bagi derma makanan. Tapi lebih baik, itu memang baik. Pahala banyak, Masya Allah. Tapi lagi besar pahala kalau kita yang derma, kita yang serve, kita yang duduk dengan orang miskin. Itu para sahabat. Bukan takat buat jamuan, dia sendiri duduk, dia sendiri serve, dia sendiri semua. Seperti kisah-kisah Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, Masya Allah, dia ni setiap Jumaat, lepas Jumaat, dia buat masakan makanan. Jamu orang miskin, panggil semua orang datang miskin, lelaki perempuan datang. Setiap minggu buat jamuan makanan yang cukup banyak. Orang pun pelik macam mana dia boleh masak macam tu. Dia boleh serve, dia boleh semua. Sumber dapat makanan tu dari mana? Orang pun heran, tak tahu macam mana dia boleh dapat. Tapi dia tetap buat terus. Ada satu hari orang miskin datang rumah dia. Dia lah nak masak banyak macam tu, beras rumah dia memang banyak lah. Kan? Ada orang miskin datang, ketuk orang kampung dia tempat. Jadi khadam dia buka pintu. Tanya, orang perempuan rupanya dengan anak kecil. Jadi tanya apa? Dia kata, ni rumah Syekh Abu Bakar bin Salim ke? Ya, rumah dia. Boleh tak saya nak sumbang sikit sumbangan? Apa dia nak bawa sumbangan? Dia bawa satu uncang beras. Nak derma kepada Syekh. Sebab tahu Datuk Syekh kita ni buat makan kat orang selalu. Nak bagi derma sikit. Khadam tu kata, tak payahlah nak bagi sikit macam ni. Gudang belakang penuh beras. Takkan nak bagi sikit macam ni. Dia pun macam terpilu-pilu lah. Sipu-sipu, terkasima sipu-sipu malu macam nak balik.
Jadi Syekh Bakar Salim dengar atas turun bawah, apa ni? Sebab apa? Dia nak bagi beras banyak ni. Syekh Bakar Salim marah pada khadam dia. Kenapa kau tak terima? Terima kasih banyak-banyak. Meringankan bebanan saya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak-banyak. Ambil beras dia dengan penuh penghargaan. Tawaduk. Rendah diri. Kalau kita pun macam tu ke? Takkan nak hantar main satu plastik macam ni, aku jambah boleh beli sendiri. Kan? Tak, ni sombong. Tak, Alhamdulillah. Orang yang baik. Sebab tu Nabi melarang kita meminta-minta untuk peribadi. Minta untuk organisasi Islam apa tu tak apa. Untuk peribadi. Dilarang minta. Kecuali kalau diberi tanpa minta, ambillah kata Nabi SAW. Satu ketika Nabi bagi pada Sayyidina Umar kot. Sayyidina Umar Khattab. Nabi bagi kain. Kata, ya Rasulullah, kain ni takkan nak bagi kat saya. Saya tak guna kain ni, tak nak lah. Nabi kata bila orang dah bagi, ambil. Nabi suruh ambil. Bukan kita minta orang bagi. Ambil. Sama ada engkau ambil guna kat engkau boleh. Kalau tak mau guna pun bagi pada siapa-siapa pun pada orang lain yang boleh dimanfaatkan. Kan? Ambil. Tanda kita menghargai pemberian dia. Kalau benda tu halal lah kan. Benda haram kena tolak lah. Kegembiraan dia, penghargaan pada dia, dan kita seolah menggalakkan dia untuk pemurah lagi. Kalau kita kata, oi tak payah bagi, I tak nak lah, takkan nak bagi macam ni, I banyak lagi. Dia pun esok-esok nak bagi, aku dah takut dah. Takut macam ni pula. Jadi akhirnya malas aku nak bagi kat orang. Kan? Kita menghalang sifat baik dia. Jadi kalau kita ambil, Alhamdulillah, terima kasih. Jadi menggalakkan dia, happy rupanya boleh bagi, esok dia bagi lagi. Jadi kebaikan dia tu dia asyik beri pada orang lain. Kita ambil je, terima kasih banyak, I love you. Cakap sikit. Kan? Kita ambil, terima kasih, menghargai pemberian dia, menggalakkan dia buat lagi kebajikan. Kalau gitu tengok dia esok tak beli dah, tahun depan aku taubat tak bagi dah. Pasal bagi pun dia benci dan sebagainya, tak suka. Tak apalah, ambil dulu. Duit mungkin esok dia tak bagi baju, kita minta duit. Dia bagi duit. Tak apa. Tu Nabi kata tadi, nak guna sendiri ke ataupun nak buat apa pun, bagi orang lain. Kata, baju I ni banyak mari dah ni. Ni kita bagi kat orang lah. Termasuk baju yang kita tak suka tadi. Sekali jalan. Dah cakap je lah, pandai-pandai lah. Alah, Asiyah pun pandai pujuk Firaun. Kan? Betul. Kita pun terasa macam tu. Bagi orang yang tak menghargai, jadi kita, alamak. Jadi rasa bersalah ni, tidur tak lena. Kan? Alamak, silap aku bagi dia, tak mau pun, patut tak elok apa aku bagi tu benda ni. Kita apa? Alhamdulillah, terima kasih dulu. Lepas tu kemudian belakang buatlah. Kan? Dia tak nak bagi emas sebab bagi baju pun tolak. Dia kata emas pun tak nak bagi. Kan? Okey, jadi bersederhana dalam kehidupan dunia merupakan salah satu dari ciri-ciri yang ada pada para nabi. 70 ciri yang ada pada nabi. Tak tahulah 70 tu, kita tak tahulah apa dia. Tapi sikap nabi, tak pernah nabi cari jalan yang sehingga orang pandang hina pada nabi. Kan? Contoh kalau kita susah macam mana, jangan jadi perompak. Perompak tu jalan tak baik. Kan? Susah macam mana pun jangan buat kerja-kerja yang haram, dosa. Tak pernah Nabi, walaupun Nabi hidup susah, tapi tak pernah cari jalan-jalan pendapatan dia yang hina. Tetap cari yang baik. Yang kedua, penampilan Nabi SAW. Penampilan Nabi, para sahabat dengan gaya penampilan Nabi tak pernah lah contoh kita ni kadang-kadang di Arafah, Masya Allah, memang panas. Tapi ada orang dia ustaz juga kan, tapi dia buka kain, pakai tinggal atas ni buka, pergi duk angkat kipas kat jemaah perempuan. Allah, kita kata ya Allah, penampilan tak cantik kan.
Ketiak gini, angkat kipas, tapi lalu depan muslimat. Jadi ni penampilannya tak jaga. Tak jaga penampilan. Jadi kita boleh jagalah depan orang. Contoh orang datang rumah kita, kita biasa dengan baju pagoda gitu je kan dalam rumah kan. Yang melekatnya. Tapi orang datang tu pakailah kemas sikit, jangan sambut orang dengan pagoda juga. Ni tetamu hormat datang ni, orang datang jauh. Biasalah saya dalam rumah pakai macam tu je. Tak jaga penampilan. Kan? Nanti kejap kita pakai yang sesuai dan sebagainya. Nabi memang ada pakaian khas dia. Kalau tamu datang dia pakai pakaian khas, tailasah tu, yang di lengan jubah ni ada hiasan bunga-bunga gitu-gitu yang dijahit daripada sutra. Sutra kalau sikit dibolehkan, kalau sutra tu banyak tak dibolehkan lelaki pakai. Dan baju tersebut bila Nabi wafat, Aisyah simpan bagi pada kakak dia, Asma' hadiah. Asma' simpan, orang tanya dia, buat apa kau simpan baju Nabi ni? Dia kata, aku bila orang sakit aku celup air baju tu, lengan baju tu, suruh dia minum buat syifa. Jadi ada orang nak ambil wangi Nabi, dia buatlah macam mana bagi dapat wangi, supaya orang dapat wangi. Baju Nabi tu kekal wangi dia. Jadi kalaulah Madinah, Masjid Nabawi tu, tanahnya tak dibul marble tile apa semua, pasti wangi Nabi tu ada lagi. Kan? Tapi dah semua renovate kan, apa semua dah hilang. Wangi Nabi itu kekal, takkan hilang. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kita tengok satu dua hadis yang menceritakan, aku pernah berada di atas seekor unta yang sukar, yakni tak mau patuh, tak mau jalan. Lalu aku pun memukul unta tu, macam memukul kuda apa semua. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu bersikap lemah lembut. Jangan duk hantam unta ni macam tu sekali. Kerana bahawasanya sikap lemah lembut itu tidak berada pada sesuatu, melainkan akan jadi elok, akan menjadi baik belakang. Kita duk ingat orang buat macam tu lemah lembut, habislah orang pijak kita lah. Kan? Selalu kita anggap macam tu. Kita anggap macam tu, jadi macam tu. Dah kita anggap, jadi orang pijak kita semua kita. Padahal lemah lembut ni akan mendatangkan natijah penghujungnya yang baik, masya-Allah. Tidak ada lemah lembut tu kalau ada pada sesuatu, pasti dia jadi mengelokkan lagi, mencantikkan lagi. Dan tidak ia dicabut sifat lemah lembut tu daripada sesuatu, melainkan akan memburukkan. Kalau tercabut, memang akan mendatangkan keburukan. Sifat lemah lembut ni letaklah tak mana pun. Kan? Berdepan dengan musuh, lemah lembut, tak apa, lama-lama akan jadi baik. Akan datang natijah yang baik untuk kita. Mungkin dia menyesal, akhirnya dia jadi baik kita kan, dan sebagainya. Saya ingat di Masjid Al-Falah dulu, masa zaman saya duduk imam tu. Masa Habib Umar datang kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Jadi adalah orang kaki komplain ni, dia memang mulut dia laser lah. Tadi ni air acak lah, longkang semua ada. Duk komplain, dia ni berani ni depan-depan. Dengan imam-imam kita pun dihantamnya. Kan? Apa ni bawa main ulama mana ni yang datang ramai ni, semua orang luar, orang Karih tak datang pun. Bom. Tu dia, kita kata sudah, aku tak mau jawab apa, diam je lah. Ngalah je lah. Oh ya ke, okey, minta maaf. Tapi buat lagi. Tahun pertama tu orang tak ramai. Tahun kedua tu makin tambah ramai. Dia macam tu juga, bom. Tahun ketiga orang ramai, penuh Masjid Al-Falah tu, orang sembahyang kat tangga-tangga. Tangga masjid sembahyang penuh. Kat 10,000 kita kata datang. Waktu tu saya terkejut. Tengok yang dia komplain ni jadi bodyguard Habib. Tepi. Habib nak lalu, tepi. Jadi bodyguard pula dah. Kan? Yang dulu dia lah hantar apa ni main gini. Tak tahu dia pula jadi bodyguard. Tepi Habib nak lalu ni. Alhamdulillah, masya-Allah. Itulah kebaikan yang kita nampak. Saya hadis terakhir daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu menjauhi sifat bakhil, kerana ia telah memusnahkan orang yang sebelum kamu, dan di mana mereka telah menumpah darah sesama mereka dan memutuskan silaturrahim antara mereka. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Itulah nasihat Nabi. Termasuk hadis ini letak dalam bab
lemah lembut tadi, mana sifat bakhil akan pasti melahirkan kasar. Bila kedekut, oh, engkau ni minta lagi dengan aku, berambus kau jauh-jauh. Mula baik-baik mana? Tak payah. Main minta lagi. Tak payah. Minta lagi. Kau berambus? Kan? Dah menimbulkan kekerasan. Sifat bakhil. Maka hilanglah sifat bakhil, akan datang kelembutan tadi. Allah, Masya Allah. Dan Allah berikan kita sifat akhlak yang baik, kelembutan yang sempurna, seperti langkah-langkah baginda Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang salih. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam. Datang kita masuk dalam Ar-Rifqi fil Ma'isyah. Bab menyatakan sifat lemah lembut dalam kehidupan seharian kita. Dia memanglah semua banyak faktor mempengaruhi akhlak kasar kita tak kasar ni. Tentang yang pertama, makanan juga salah satu. Makanan. Lebih-lebih lagi kalau campur yang haram-haram, lagilah hati kan jadi kasar, jadi keras dengan orang, jadi sombong dengan orang. Mudah terbentuk, dah masuk baja-baja tu, baja nak bagi kasar, baja yang tak elok, akan pokok jadi tak elok. Kan? Bagilah baja yang baik, jadi yang baik. Itu yang faktor pertama lah. Yang keduanya juga, iaitu persekitaran kita, sahabat-sahabat, kawan-kawan. Bila kawan yang baik, kita pun akan berubah jadi baik. Kan? Ibu bapa, sekitaran lah. Masuk lah tu. Tengok mak ayah dia macam tu, dia anak jadi macam tu. Kan? Antaranya lah. Dan pendidikan ilmu lah. Bila duduk dengar, berubah juga. Kan? Kita dulu, saya dulu pun kadang-kadang keras juga dengan orang kan. Jadi belajar-belajar lah. Belajar-belajar nak berubah jadi baik ni. InsyaAllah. Dia garang, ada yang garang kena pada tempat dia. Bukan nak suruh lemah lembut dan semua hal. Tadi Nabi kata semua lemah lembut kecuali bab hudud. Maksud ada part tertentu tak boleh nak lemah lembut. Kena tegas. Contoh dalam perang. Contoh berdepan dengan orang bersalah. Kan? Bertindak kesalahan hudud tadi ni dan sebagainya. Jadi mungkin mak ayah kita tu ialah dia punya sikap dia keras, kasar sikit. Tapi tujuan dia yang baik, mudah-mudahan benda tu jadi baik. Tujuan dia nak bagi anak dia jadi manusia lah, tak mau jadi kan. Bagi jadi baik ni anak dia. Boleh jadi itu mendatangkan kebaikan. Mungkin depan begitu je dah kencing dah budak tu. Terkencing dah. Tapi belakang dia angkat tangan berdoa, ya Allah, gitu kan. Jadi balance lah di antara kekerasan itu kena pada tempat dengan tujuan untuk mendidik dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi Allah barik lana fi hadzal yawm barik lana fi jam'ina hadha wa barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al shafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم.